Bismillahirrahmanirrahim. Dulu kita mengharap perkembangan Islam di Malaysia ni di ditangani oleh sebuah parti ni yang menggunakan perkataan Islam pada partinya. Dulu kita cukup mengagumi bagaimana parti PAS dia mampu untuk mencorakkan negara kita ini dalam bentuk pihak kerajaan pada ketika itu terpaksa mengikut trend yang dibawa oleh PAS, yang mana perkembangan Islam terpaksa dilakukan kerana untuk menyaingi kekuatan PAS dalam bentuk penerapan agama dalam masyarakat. Itulah kita tengok bagaimana ketika Tun M, masa dia jadi PM yang keempat, dia menggunakan slogan yang cuba untuk menyaingi PAS pada ketika itu dengan slogan yang menggunakan slogan bersih, tulus dan amanah, seperti yang macam tu, yang menjadi tema pada pemerintahan tersebut. Dan dia juga mengambil tokoh-tokoh politik yang berlatar belakangkan agama, seperti mana tokoh politik pada ketika itu adalah Anwar Ibrahim, yang mana Anwar Ibrahim cukup rapat dengan PAS pada era Fadiano. Jadi bagaimana Islam tu dapat dikuatkan dengan adanya PAS sebagai pembangkang yang menggunakan naratif agama pada ketika itu. Tapi hari ini cukup menyedihkan, PAS tidak lagi memperjuangkan agama. PAS bukan parti yang memperjuangkan agama. PAS ini menggunakan naratif agama untuk kepentingan tertentu. PAS ini bagi aku purely satu parti politik. Parti politik student, bukan parti politik yang berlandaskan agama. Apa yang aku cakap ni adalah satu perkara yang benar. Kenapa? Kalau kita lihat pada ketika ini pemimpin-pemimpin atasan pihak PAS tersebut, kalau kita tengok, lebih banyak mencarut daripada berdakwah. Lihat bagaimana pemimpin-pemimpin daripada utara sana tu, bila berceramah berkaitan dengan politik, so dia tak ada hikmah ataupun dia tak ada unsur dakwah dah. Apa yang terlintas di fikirannya dia akan keluarkan, terutamanya perkara-perkara yang mencarut, memakai hama, fitnah. Itulah naratif yang PAS bawa pada kita ini, yang menyebabkan kita rasa malu. Kita rasa malu pada bangsa lain yang bukan Islam ni. Tengok, adakah ini sebenarnya yang diperjuangkan oleh PAS pada ketika ini, yang mana kepala pada PAS itu, kepala kepada Presiden PAS itu adalah, kita tak tahu nama saja Tuan Guru, tapi membiarkan partinya kucak-kacir dengan sifat dan juga akhlak-akhlak yang buruk, dibiarkan begitu saja dalam parti tersebut. Kita boleh lihat bagaimana persamaan di antara pemimpin atasan dan juga walaun-walaun di bawah ni. Kalau kita tengok bagaimana mereka kalau dalam siri kempen ataupun dalam komen-komen di media sosial ni, tak ada sesuatu yang unsur dakwah langsung. Apa yang mereka cuba gambarkan dalam komen-komen di media sosial itu semua dalam bentuk maki, hamun, fitnah, keji, kecam. Itu saja yang keluar daripada mulut walaupun. Adakah ini yang PAS anjurkan dalam siri-siri kuliah, dalam siri-siri usrah mereka sepanjang hari, sepanjang bulan kepada pengikut-pengikutnya? Adakah ini sebenarnya yang PAS ingin tunjukkan bahawa agama Islam itu agama yang buruk, agama yang penuh maki hamun, agama yang penuh hasad dengki? Adakah ini sebenarnya yang diperjuangkan oleh PAS dalam mencapai impian berkerajaan di tanah air kita ini? Jadi aku sudah tidak ada lagi hati pada suasana politik sebegini yang dibawa oleh pemimpin PAS ni. Kenapa? Akhirnya dia akan bukan saja memburukkan masyarakat Melayu, tapi yang paling terburuk adalah imej agama di mata pemimpin ataupun di mata orang-orang bukan Islam di tanah air kita ini. Jadi benda-benda yang menyebabkan aku sudah dari sedih melihat situasi politik yang menggunakan agama untuk menjengkam masyarakat ini.
Jadi kalau kita berbahas dengan orang pengikut ahli-ahli politik ataupun ahli-ahli PAS ni, kebanyakannya lebih baiklah kita diam saja. Kenapa? At the end of the day, kau akan dimaki, kau akan dikecam, kau akan dihina dan kau akan dinerakakan oleh mereka ini yang hanya belajar seterbis ilmu daripada pemimpin mereka. Mereka hamburkan segala-galanya kepada musuh-musuh politik. Mereka tidak ada dakwah dalam sistem politik yang mereka amalkan. Mereka betul-betul 100% purely sebuah parti politik yang mengamalkan cara berpolitik orang-orang cara politik orang tidak ada akhlak, tidak ada ilmu dan juga tidak ada ihsan. Dan kita bersyukur Allah tidak meletakkan parti PAS ini sebagai memegang tampuk pemerintahan negara, dan Allah gantikan daripada parti PAS ini memegang kuasa selama beberapa bulan tu hari, dan Allah gantikan dengan tampuk pemerintahan yang baru. Semoga apa yang saya kongsikan ni semoga dapat memberi sedikit idea dan juga manfaat bahawa agama itu bukan berdasarkan parti, tapi kitalah yang akan mencorakkan agama itu di dunia ataupun di Malaysia ini khususnya. Jumpa lagi yang episode seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will never regret you, or say that I wish I never met you, because once upon a time, you were exactly what I needed.